Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video sambungan daripada 4 bahagian sebelum ni yang saya pernah buat tentang perjalanan bagaimana arwah mak dengan arwah adik saya meninggal dunia. Okey. Untuk pengetahuan semua, bagi mereka yang belum tengok video-video sebelum ni, arwah mak dengan adik saya tu meninggal dunia sebab keracunan karbon monoksida di dalam rumah kebun. Okey, pada video kali ini saya nak berkongsikan kepada anda semua apakah yang berlaku sepanjang malam tu di dalam rumah tersebut. Okey. Cerita ni saya dapat daripada ayah saya ketika dia memberi kenyataan kepada pihak polis Balai Polis Rompin lah pada 22 hari bulan 12 2023, iaitu hujung tahun lepas lah. Okey, cerita dia macam ni. Pukul 8 malam mereka 3 beranak pergi bermalam dekat rumah kebun tu pukul 8 malam. Okey. Mereka masuk dalam pukul 8 malam. Pukul 12 hingga pukul 1 pagi, dalam masa tu arwah mak saya tiba-tiba terkena hypo. Sebab untuk pengetahuan semua, arwah mak saya tu dia ada penyakit kecil manis yang agak kronik lah. Bacaan dia mencecah 23, 26. Bacaan biasa-biasa dia tu pun dah mencecah hampir 20. So kadar gula dalam darah dia tu agak tinggi. Bila dia kena hypo pada antara jam 12.30 malam hingga 1 pagi tu, ayah saya pun dia cubalah mengangkat arwah mak untuk bawa keluar. Okay? Untuk pengetahuan semua, semasa kejadian genset telah dipasang pada jam 8 malam dan genset itu telah dipasang di dalam rumah tersebut. Dan mereka 3 beranak bersama-sama telah, orang kata, tidur dan bermalam di salah satu daripada bilik yang ada dalam rumah tu lah. Kiranya daripada 8 sampai 12.30 malam tu asap telah memenuhi ruang tamu. Okay? Memenuhi ruang tamu. Bila asap memenuhi ruang tamu dan mereka berada di dalam bilik yang tertutup, jadi asap tu tak sampai ke dalam bilik. Okay. Diceritakan bila ayah saya cuba mengangkat arwah mak untuk bawa keluar daripada bilik. Okay. Ayah angkat mak untuk bawa keluar daripada bilik tu. Bila dia angkat, dia akan buka pintu bilik. Okay. Dia akan buka pintu bilik dan mereka akan melalui ruang tamu untuk keluar ke rumah daripada rumah tersebut. Bila dia buka pintu bilik yang diorang menginap, yang diorang tidur tu, bila dia buka pintu bilik, asap karbon monoksida daripada ruang tamu yang telah berkepul-kepul tu, dia terus masuk ke dalam bilik dan membuatkan arwah adik saya iaitu Zara tercekik dan juga ayah saya pun tercekik pada tarikan nafas yang pertama lah. Bila tercekik, mereka pun jatuh berguling-guling. Okey. Semasa arwah mak saya terkena hypo, ayah saya sempatlah menelefon dan WhatsApp kawan-kawan kebun dia, WhatsApp dan call Pak Ngah dengan Mak Ngah untuk minta bantuan dah. Tetapi bantuan tiba pada pukul 6 pagi. 6 pagi, okey. Kejadian tu berlaku ataupun kepanikan lah. Perkara yang panik tu berlaku pada tengah malam dan bantuan sampai lebih kurang 6.30 pagi lah. Jadi dalam masa itu ayah saya dengan arwah adik saya terguling-guling dan tidak sedarkan diri akibat keracunan karbon monoksida. Okey, hasil bedah siasat menunjukkan yang arwah adik saya iaitu Zara meninggal dunia sebab keracunan asap, manakala arwah mak saya meninggal undefined lah. Undefined maksudnya dia sebab kematian tu, punca kematian tu dapat dipastikan sebab paru-paru dibersih berbanding dengan paru-paru adik saya lah. Disyaki arwah mak ni meninggal sebelum kejadian tu lagi, sebab sebelum semasa ni lah, semasa dia terkena hypo tu. Okay. Itu sahaja jalan cerita yang saya dapat daripada ayah saya semasa beliau memberi kenyataan kepada pihak polis. Kiranya arwah mak dia terkena hypo dalam bilik tu. Lepas tu abah ataupun ayah saya ni dia cuba angkat mak untuk bawa keluar dan masuk ke dalam kereta lah untuk minta bantuan. Okay, dalam perjalanan bawa keluar tu mereka terhidu asap gas karbon monoksida tu.
terus mereka tercekik dan terguling-guling dan terus tidak sedarkan diri. Alhamdulillah, Allah izinkan ayah saya tu untuk terus hidup dan menceritakan apa yang telah berlaku. Okay, kes ini masih lagi dalam siasatan. Saya mohon doa semua, kita pun doakan agar kes ini berjalan dengan lancar dan tidak ada apa-apa yang dapat menyabitkan ayah saya ni bersalah lah. Sebab kesian sebab dia menghadapi kehilangan yang besar, iaitu kehilangan isteri dia dan kehilangan anak perempuan bongsu dia. Pada saya, dua orang insan ni sangatlah rapat dan sangatlah besar di sisi ayah saya lah. Mohon doa semua supaya dimudahkan urusan dan diberikan kekuatan kepada kami semua untuk menghadapi hari-hari yang lanjut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.